Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam edisi khas Parlimen 4 Ogos 2020. Tumpuan edisi khas Parlimen hari ini. Pembinaan projek klinik kesihatan kelas 3 KK3 di bahagian Serian dijangka siap sepenuhnya pada 9 Jun 2022. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, projek dilaksanakan secara berfasa oleh Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Sarawak itu telah bermula pada 10 Jun 2020 dengan tempoh pembinaan dijangka mengambil masa selama 2 tahun. Semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim pada persidangan Dewan Rakyat hari ini, Datuk Seri Dr. Adham menjelaskan projek berkenaan telah diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-10 RMK 10 2015. Fasa pertama melibatkan kerja tanah telah bermula pada 1 Disember 2016 dan siap sepenuhnya pada 20 Julai 2017. Fasa kedua melibatkan kerja bangunan telah ditender pada 14 September 2019 dengan tarikh tutup tender pada 7 Oktober 2019. Surat setuju terima ataupun SST telah dikeluarkan pada 3 Mac 2020 tahun ini, Yang Berhormat Serian. Projek ini telah bermula pada 10 Jun yang lalu dengan tempoh pembinaan dijangka mengambil masa 24 bulan ataupun 2 tahun dan dijangka siap pada 9 Jun 2022. Tambahnya, setelah mengadakan perbincangan, KKM juga akan membina klinik kesihatan gantian di Tebeduk di bawah RMK 12. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa mendapatkan pertimbangan serta nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN bagi memastikan keadaan adalah selamat untuk murid kembali ke sekolah, terutama di kawasan zon merah COVID-19. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kulai, Teo Ni Ching pada persidangan Dewan Rakyat hari ini, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Muhammad Jidin berkata, di peringkat negeri, KPM juga sentiasa memantau perkembangan sesi persekolahan melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Sehubungan itu, KPM melalui pengarah JPN akan berbincang bersama-sama semua pihak yang berkaitan untuk melihat sekiranya terdapat keperluan menutup sekolah bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di mana-mana kawasan yang terlibat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pengumuman pelaksanaan kawalan pergerakan antarabahagian di negeri Sarawak untuk maklumat ahli yang berhormat, selepas pengumuman pelaksanaan kawalan pergerakan antarabahagian di negeri Sarawak, pada 29 Julai 2020, JPBN Sarawak dengan persetujuan KPM telah memutuskan untuk menangguh pembukaan semula 213 buah sekolah di daerah Kuching. Sementara itu, menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yili Yuen, mengenai kaedah digunakan untuk pelajar ketinggalan akibat penutupan sekolah, Dr. Muhammad Razzi berkata, KPM akan meneruskan penggunaan sistem pembelajaran di rumah atau home-based learning. Dalam konteks ini, seperti mana yang saya sebut semalam bahawa kita teruskan dengan home-based learning. Tapi kita, apabila sekolah mula dibuka semula, di setengah-setengah kawasan, yang kita dapat melihat bagaimanakah keadaan yang terbaik untuk membawa kembali pelajar dalam konteks pendidikan semasa walaupun mereka tidak berada di sekolah. Home-based learning akan diteruskan untuk pelajar-pelajar yang tidak dapat hadir ke sekolah. Ini amat penting khususnya untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan. Selanjutnya, kerajaan telah membuat kajian undang-undang berkaitan isu kebankrapan yang didapati sangat besar jumlahnya pada masa kini, terutama dalam pasca COVID-19. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan, melalui Akta Kebankrapan yang dipindah dan berkuat kuasa pada tahun 2017, kerajaan telah memberi perlindungan dan jaminan kepada golongan bankrupt berdasarkan kepada lunas undang-undang yang telah digariskan. Melalui pindaan ini juga, kerajaan telah memberi perlindungan dan jaminan kepada mereka yang bankrupt
berdasarkan kepada lunas undang-undang yang telah digariskan berdasarkan rujukan kita dan juga perbandingan dengan negara-negara luar seumpama United Kingdom, Singapura, New Zealand, Hong Kong dan seumpamanya. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Sibuti Luka Nisman Awang Sauni dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Di samping itu, pindaan 2017 juga jelasnya telah memperkenalkan satu peruntukan baru di bawah Seksyen 33C iaitu mengenai pelepasan automatik yang mana tempoh kebankrapan ditadbir selama 3 tahun daripada tarikh pernyataan hal ehwal difailkan dengan mengambil kira amalan terbaik antarabangsa bagi melayakkan mangsa bankrupt dilepaskan secara automatik. Sebagai contoh amalannya di negara-negara lain, Hong Kong mengambil masa 4 tahun, Thailand 3 tahun, Australia 3 tahun, New Zealand 3 tahun. Bankrupt dalam masa memohon pelepasan automatik ini juga perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, digariskan di bawah Akta Insolvensi 1967. Justeru tambah beliau, kunci utama agar status kebankrapan tidak menjadi berkekalan sepanjang hayat adalah dengan memahami, memberi kerjasama yang penuh serta mematuhi arahan Jabatan Insolvensi Malaysia. Sementara itu, cadangan pengambil alihan tapak Sekolah Kebangsaan SK Saint Teresa Serian dibuat setelah pihak jurutera bahagian Serian mengesahkan bangunan antara sekolah tertua di Sarawak itu tidak lagi selamat digunakan. Menteri Pendidikan Dr. Mohammad Razzi Mohammad Jidin berkata pihak pengurusan sekolah itu telah menghantar surat kepada Pengarah Pendidikan Sarawak pada 13 Julai 2009 untuk cadangan pengambil alihan sekolah berkenaan. Pihak pengurusan sekolah, LPS sekolah telah menghantar surat pada Pengarah Pendidikan Sarawak pada 13 Julai 2009 untuk mengambil alih tapak Sekolah Kebangsaan Saint Teresa Serian. Cadangan ini dikemukakan setelah pihak jurutera bahagian Serian mengesahkan bahawa bangunan sekolah tersebut tidak selamat untuk digunakan. Jabatan Pendidikan Sarawak telah melaksanakan tindakan penyuraian murid ke sekolah berhampiran setelah mengambil kira persetujuan ibu bapa. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Rio Jaim semasa sesi pergulungan kementeriannya pada persidangan Dewan Rakyat semalam, Dr. Mohammad Razzi berkata pembinaan SK Seri Sadong bukanlah bertujuan menggantikan SK Saint Teresa Serian. Sebaliknya, ia adalah sekolah berdasarkan kajian keperluan yang dibuat oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk kawasan di sekitar Serian, katanya lagi. Beralih ke laporan berikutnya, bagi mengekang kemasukan pendatang tanpa izin melintasi sempadan dengan sesuka hati, Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong meminta agar pihak kerajaan membina kompleks Immigration, Custom dan Kuarantin CIQ di Tapak Megah dan Long Singut, Ulu Baleh, Kapit. Bercakap dalam persidangan Dewan Rakyat semalam, beliau menjelaskan pembinaan CIQ itu penting susulan kes tangkapan pendatang tanpa izin di Kapit pada minggu lepas oleh pihak polis narkotik selain merampas 11 paket dadah jenis ketamin seberat 265.33 gram. Semasa dalam Konflik 19, saya terjumpa dengan dua kumpulan menteri. Bermana mereka melintasi sempadan dengan sesuka hati. Jadi saya mohon supaya untuk kita mengekangkan kemasukan pendapat tanpa izin ini, kita perlu CIQ yang di dua tempat itu. Seterusnya, kerjasama rapat antara Kementerian Alam Sekitar dan Air dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dalam melaksanakan projek air luar bandar adalah bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan kerajaan. Bagi menjawab soalan berbangkit dari Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, satu jawatankuasa bersama telah ditubuhkan untuk memberi fokus kepada perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, kerjasama teknikal bagi memperkukuhkan kerjasama antara agensi KASA dan KPLB. Yang kedua, pematuhan kepada keperluan di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655. Yang ketiga, menggalakkan idea baru dan inovasi dalam pelaksanaan bekalan air luar bandar. Dan yang keempat, memastikan kemudahan bekal air bersih dan terawat sentiasa diutamakan
supaya taraf kesihatan dan kualiti hidup masyarakat luar bandar dapat dipertingkatkan. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat pada 3 Ogos 2020. Masih dengan laporan persidangan Dewan Rakyat. Cadangan Kerajaan Sarawak untuk membina lapangan terbang baru di Spau Betong telah dibentangkan oleh Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat pada perbahasan titah diraja bagi mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14 tahun 2020. Menurut beliau, dengan adanya pembangunan tersebut, ekosistem pertanian perlu siap menampung penawaran dan permintaan yang lebih besar dan ini dapat membantu petani moden di kawasan luar bandar serta merapatkan jurang pendapatan luar bandar dan bandar. Sehubungan itu, menjawab bagi cadangan tersebut, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong memberitahu kementeriannya sedang melaksanakan kajian National Airport Strategic Plan yang meliputi kajian semua pembangunan lapangan terbang, landasan pendek, short takeoff and landing airport, stall port dalam negara. Kajian ini bertujuan untuk menentukan hala tuju pembangunan lapangan-lapangan terbang di Malaysia dari segi peranannya, keperluan ruang udara dan kajian ekonomi dan juga strategik. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat semalam. Berita seterusnya, perindustrian kecil dan sederhana PKS mampu menjadi tulang belakang dan tonggak kepada kemajuan ekonomi negara dalam tempoh 10 tahun akan datang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, keadaan pada masa sekarang yang dihadapi negara menuntut untuk PKS diperkukuhkan lagi. Kalau kita boleh mempertingkatkan lagi prestasi kita daripada masa akan datang, 10 tahun daripada sekarang, kita cukup yakin lonjakan kepada ekonomi Malaysia juga akan mara bersama. Dan walaupun dalam ekonomi kita, saya sebutkan awal tadi, iaitu bahawa PKS itu lebih bertahan, lebih tinggi lagi daripada economic performance of the country as a whole. Tetapi kalau kita punya PKS boleh meningkat ke tahap itu, saya cukup yakin kita punya ekonomi as a whole juga akan meningkat sama walaupun masih di bawah performance PKS pada tahun 2030 nanti. Bercakap semasa sidang media mengenai prestasi perusahaan kecil dan sederhana PKS tahun 2019 di Menara Bank Rakyat Kuala Lumpur pada Isnin, beliau juga berkata sehingga kini belum ada kepastian tepat berkaitan kesan COVID-19 kepada PKS terutama melibatkan gulung tikar. Hingga sekarang ini kita belum dapat kepastian sebenar. Walaupun kita buat research from time to time berhubung dengan apakah kesan sebenar COVID ini kepada PKS. Walaupun kita ada mengatakan bahawa ada syarikat-syarikat yang bakal golong tikar, tetapi dalam masa yang sama tak ada juga yang golong tikar sebenar. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi lagi, sebanyak 4,542 syarikat dilaporkan telah ditutup dalam tempoh April hingga Julai 2020. Namun, kira-kira 83,000 perniagaan baru telah didaftarkan dalam tempoh yang sama. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.